Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey. Uh, Baik. Untuk kuliah yang seterusnya ni, kuliah yang seterusnya adalah berkenaan dengan retorik. Retorik. Sebelum ni kita sudah kita sudah belajar tentang sejarah bahasa Melayu. Sejarah bahasa Melayu, kemudian juga tentang bahasa Melayu klasik. Ada satu lagi video tentang bahasa Melayu klasik itu. Anda boleh rujuklah, boleh tengok dalam video yang saya muat naik dalam YouTube. Itu sikit sajalah tentang bahasa Melayu klasik tu, tak banyak. Sekadar anda mengenali bentuk-bentuk dan juga ciri bahasa Melayu klasik tu macam mana. Jadi saya harap anda dapat tengoklah. Dapat tengok, dapat dengarlah tentang retorik itu. Baik, untuk hari ini recording untuk rakaman kuliah hari ini. Saya akan kita akan belajar. Sekejap ya, saya buka ni. Saya buka nota. Anda dapat lihat ya. Hari ini kita akan masuk tentang retorik. Retorik ni kalau anda buka e-learning, sambil-sambil hari ni saya tunjuk slide lah sebab ada beberapa video yang berkenaan dengan retorik untuk ditunjukkan kepada anda. Dalam topik 5 tu, kuliah 4. Retorik dan pendekatan. Sebenarnya ni kuliah yang keempat, sepatutnya kita pergi dulu kepada ini bahasa Melayu klasik. Ada videonya, jadi saya harap anda dapat rujuk di YouTube itu. Kemudian tentang dasar dan juga fungsi bahasa. Dasar dan fungsi bahasa ni juga anda boleh rujuk dalam nanti saya akan buat video, video juga ataupun mungkin kuliah. Tapi saya skip dulu tajuk ini, kita pergi dulu kepada tajuk retorik ini. Sebab retorik ni sebenarnya dia berkait dengan berkait dengan forum juga. Jadi kita boleh gunakan, anda boleh gunakan aspek-aspek dalam retorik ini. Aspek dalam retorik ini dalam forum anda lah. Dalam forum. Jadi selain anda rujuk kepada nota yang saya bagi ni, bolehlah buka e-learning anda, tapi kalau ada free nota tu sila rujuk lah. Baik. Yang pertama sekali kita nak lihat dulu tentang konsep retorik itu sendiri. Bila kita bercakap tentang retorik ni, sebenarnya retorik ni dia tak seperti yang saya beritahu itu, retorik ni dalam bahasa yang mudahnya ialah sejenis seni berbahasa. Seni kita menggunakan bahasa, seni menggunakan bahasa dalam supaya nampak menarik, nampak orang tertarik dengan bahasa kita itu. Alamak pula keluar ni. Supaya orang tertarik dengan bahasa kita itulah. Seni dalam kita menggunakan bahasa ini, dalam kehidupan kita ini tak semestinya kita menggunakan satu jenis bahasa sahaja. Sejenis bahasa saja, bahasa baku saja, bahasa basahan, dari bahasa pasar dari awal sampai akhir. Kadang-kadang dari awal maksudnya dari rutin hidup kita, awal pagi sampai malam tu kita guna bahasa pasar saja, sebenarnya tidak menarik. Kita boleh selitkan dengan unsur-unsur keindahan bahasa. Boleh kita boleh selitkan unsur-unsur keindahan bahasa, macam peribahasa ke, macam kita gunakan bentuk sindiran, bahasa terbalik, itu banyak jenis lah. Jadi pertama sekali kita lihat dulu tentang konsep retorik ini ataupun definisi tentang retorik ini. Istilah retorik itu daripada bahasa Greek, sebenarnya daripada perkataan Greek, iaitu rhetor. Rhetor ni maksudnya art of speech, seni. Seni dalam bercakap. Maksudnya berpidato. Cara kita berpidato tu macam mana? Dulunya lah retorik ini hanya mengkaji penggunaan bahasa lisan, cara kita berpidato, cara kita bagi syarahan, cara kita berforum, cara kita berdebat secara lisan lah maksudnya. Kemudian juga retorik merupakan disiplin tentang kemahiran berucap.
Okey, public speaking lah. Okey, kemahiran kita berucap apa yang perlu ada apabila kita memberi ucapan, pidato dan sebagainya lah. Okey, disiplin tentang kemahiran ucap public speaking. Okey, walaupun begitu, perkembangan retorik membolehkan disiplin itu dikaji dalam konteks penulisan juga. Art of writing, selain daripada art of speech tadi, art of speech kan merujuk kepada seni kita berpidato, kemudian dengan perkembangan ilmu retorik ini, akhirnya retorik juga dikaji dalam penulisan juga. Okey, dalam penulisan. Jadi sebenarnya dalam kuliah ini saya lebih fokus kepada retorik sebagai art of writing, seni dalam menulis, macam mana nak menulis, tapi dalam masa yang sama kita tengoklah juga dari aspek public speaking ni, dari aspek seni percakapan tu juga. Okey. Dan retorik ini dianalisis dan dicerakin mengikut perkataan. Dicerakin ini maksudnya dipecah-pecahkan. Okey, maksudnya apabila kita nak mengkaji, ada pengkaji yang mengkaji retorik. Okey, pengkaji-pengkaji bahasa, kalau ada yang mungkin lepas ni ada yang nak sambung master dalam bidang bahasa, nak mengkaji retorik ucapan. Retorik ucapan, ucapan siapa? Ucapan Perdana Menteri Malaysia sempena sidang media COVID, sepanjang sidang media COVID-19 contohnya. Bahasa-bahasa yang bagaimana digunakan itu yang dikaji dalam retorik lah, tapi itu dalam aspek lisan. Sebab Perdana Menteri bila bercakap ialah dia menggunakan komunikasi lisan lah. Okay, kalau bertulis tu macam siaran media ke kenyataan media oleh Perdana Menteri, itu bertulis lah kan. Tapi dalam konteks ucapan ucapan sepanjang kita kata sepanjang musim COVID ini, contohnya kalau kita nak menganalisis bahasa yang bagaimana yang Perdana Menteri biasa guna. Okay, sehingga kalau kita lihat bahasa-bahasa yang digunakan itu lebih kepada seperti secara keseluruhan apa yang saya lihat, kadang-kadang kita tengok juga selain daripada aspek nak tahu tentang COVID itu, saya juga dengar bahasa yang bagaimana yang biasanya Perdana Menteri guna untuk rakyat, berkomunikasi dengan rakyat. Kalau pada persepsi saya lah, daripada persepsi saya dia lebih kepada bahasa seperti seorang ayah kepada seorang anak. Sebab itu dia orang panggil dia abah apa semua tu kan, sebab bahasa digunakan itu lebih kepada nasihat seorang ayah kepada anaknya. Itu dari aspek bahasanya. Kalau contohnya kalau dalam aspek pilihan raya pula, bahasa yang bagaimana digunakan, itu lain pula kan. Dia lebih kepada tengok konteks dan juga situasi kan, betul tak? Okay. Jadi itulah yang dimaksudkan bila kita menganalisis retorik ini, kita lihat perkataan demi perkataan yang digunakan. Kenapa dalam sidang media itu selalu Perdana Menteri kita selalu menggunakan perkataan contohnya saya menyeru, saya menyeru, saya mengharapkan, saya berharap, saya memohon. Dia lebih kepada istilah rajuk, rayu. Istilah rayu, rajuk, bukan rajuk, istilah merayu, memohon, meminta, istilah merendahkan diri. Memohon rakyat supaya saya berharap rakyat, bukannya menggunakan ayat-ayat yang tegas. Contohnya, okey, saya mahu ataupun saya menegaskan semua rakyat kena patuh. Tapi dia lebih kepada, kalau kita lihat bahasa digunakan lebih kepada aspek merendah diri. Aspek rendah diri. Okay, saya memohon, saya mengharapkan kerjasama semua, bukannya menggunakan ayat. Saya menegaskan, memberi arahan, bukan ayat ke arah itu. Kalau kita lihat dari aspek perkataan yang digunakan lah. Okay, kalau anda biasa dengar kan, dekat TV kan, duduk rumah sekarang ni kan, cuba dengar petang-petang tu, tak semestinya Perdana Menteri pun dah, kalau dengar pengarah kesihatan contohnya, tiap-tiap hari kan, tiap-tiap petang ada. Bahasa yang bagaimana dia gunakan. Okay, saya suka juga dengar kadang-kadang kan, biasanya retorik ni melibatkan orang yang mahir bercakap, orang yang yang petah berbicara, biasanya ahli politik lah. Biasanya ahli politik. Jadi bila kita tengok orang-orang politik ni ataupun orang-orang tinggi kerajaan berbicara tu, kita dapat tafsir bagaimana cara dia menggunakan bahasa itu. Seronok sebenarnya mengkaji retorik ni. Okay.
Selain apa ni, dianalisis bentuk perkataan, okey kita lihat juga dari segi ayat yang digunakan. Okey, ayat yang digunakan macam kalau dalam situasi COVID, utusan-utusan perdana apa ni, utusan daripada Perdana Menteri ke Kepala Pengarah Kesihatan ke, mestilah ayat-ayat digunakan banyak menggunakan ayat perintah. Okey, duduk rumah. Saya jika tiada urusan penting di luar, sila duduk rumah. Banyak menggunakan ayat perintah dan sebagainya kan. Okey, dan juga dari aspek perenggannya untuk mencapai kesan yang maksimum. Okey, bila kita cakap tentang retorik ni, salah satu aspek yang pentingnya ialah dari segi kesan ni. Kesan. Kalau kita bercakap tak ada kesan kat orang, kita bagi nasihat tak ada kesan kat orang, macam mana retorik kita itu? Mungkin kita kena tukar supaya lebih memberi kesan. Kita tahu uh, nak bagi nasihat kat orang, contohnya orang tu tak dengar, jenis yang degil kan. Jadi kita bagi-bagi, dia tak orang kata, kalau orang Terengganu Kelantan kata tak makan saman, tak makan samen. Okey, maksudnya tak dengar. Jadi kena cari gaya bahasa lain, cara lain, ayat lain, perkataan lain yang lebih memberi kesan yang maksimum kepada orang yang mendengar kita bercakap itulah. Okey, jadi retorik ni, bila nak kaji retorik, tidak dapat tidak, mesti dilihat dari aspek perkataan, dari aspek ayat dan juga susunan perenggannya. Okey. Okey, kemudian Adolf ni antara tokoh-tokoh terkemuka yang mempunyai kemahiran dalam seni berpidato. Okey, kalau ini tokoh-tokoh luar lah. Kalau macam saya di Malaysia ni, sebenarnya saya suka dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap. Suka dengar bukan bermaksud kita bersetuju apa-apa. Tak, maksud suka dengar di sini ialah suka dengar gaya bahasa yang digunakan. Okay, gaya bahasa yang digunakan, cara dia memujuk, cara dia menjatuhkan dalam in bracket ya, cara dia menjatuhkan hujah lawan, cara dia mempertahankan diri, cara dia memberi kenyataan. Kita dengar boleh, percaya jangan. Mana-mana ahli politik lah. Ini masuk politik sikit ya. Okey, dengar boleh, percaya tu jauh, kena fikir 10-20 kali jugalah. Okey, sebab apa ni, ialah biasa kita sebut retorik ni, dia memang berkait dengan orang yang pandai bercakap. Kalau di Malaysia ni, orang yang pandai bercakap ialah selain daripada pensyarah-pensyarah, cikgu-cikgu ke, pakar-pakar motivasi, tapi yang lebih arif di sini ialah apa ni, ahli politik lah yang pandai bermain dengan retorik. Okey, pandai bermain retorik. Okey. Jadi saya rasa anda sendiri pun mungkin ada tokoh-tokoh fikir. Siapa yang anda rasa anda kagum bila dengar dia bercakap, kita rasa tertarik dengan hujah dia. Padahal kita tak tahu betul ataupun tidak yang dia cakap. Tapi bila dengar dia bercakap, kita rasa tertarik. Kita rasa nak dengar lagi, nak dengar dan nak dengar lagi. Okay, itu maksudnya orang yang mempunyai seni retorik yang baik. Okay, kalau sama juga dalam konteks penulisan, bila kita baca buku dia, kita nak beli lagi, nak beli lagi, nak beli lagi. Macam contoh sekarang kalau dalam aspek penulisan novel, Ramli Awal Mursyid contohnya, baca satu novel dia, rasa nak beli lagi novel-novel yang lain. Itu dalam aspek penulisan pula. Okay, jadi retorik ni luaslah skop dan disiplinnya, bukan saja dari aspek pengucapan tapi dalam bentuk penulisan juga. Okey. Seterusnya, penulis teks atau pengucap yang baik. Ni dalam penulisan lah. Kita rujuk sebagai penulis ataupun pengucap yang baik. Ada dua lah ya. Penulis ni dalam konteks penulisan, pengucap ni dalam konteks lisan lah. Selalunya bijak memilih diksi atau kata-kata. Diksi ni maksudnya kata-kata, pemilihan kata. Orang yang pandai bermain dengan retorik ni, sama ada secara lisan ataupun tulisan, dia pasti bijak memilih perkataan yang hendak digunakan itu. Ini kemahiran yang ada pada orang retorik. Ini bermaksudnya bijak memilih kata tu, maksudnya apa dia? Maksudnya dia pandai memilih kata-kata yang dapat mengungkapkan kenyataan, dapat memperhalusi sesuatu kenyataan, dapat memperbesarkan sesuatu isu ataupun kenyataan, bahkan dapat menyembunyikan realiti. Contoh ya, kalau orang retorik ni,
orang yang pandai bermain dengan bahasa kan, orang yang pandai menggunakan seni berbahasa. Dia nak mengungkapkan kenyataan. Okey, contoh kenyataan lah, nak bagi satu kenyataan. Contohnya kenyataan, saya cintakan awak. Itu satu kenyataan kan. Okey, kalau anda sebagai, saya tanya wanita-wanita, gadis-gadis yang ada dalam kuliah bahasa Melayu ilmiah ni kan, kalau seorang lelaki datang kepada anda dengan mengucapkan kata-kata, saya suka awak, saya cintakan awak. Apa perasaan anda? Saya rasa benda tu bagi saya sebagai seorang wanita, saya rasa benda tu kita tak boleh nak percaya. Kita tak boleh nak percaya sekadar dengan mengungkapkan kenyataan saya suka awak, saya cintakan awak, saya mengagumi awak. Cukup untuk menarik perhatian kita. Betul tak? Okay, kurang-kurangnya kita gunakan unsur apa ni orang kata, unsur-unsur pujian, lawak jenaka yang menimbulkan rasa tertarik si gadis itu untuk terus menerima si teruna itu. Okay, contohnya macam tu lah. Okay, kalau orang datang pada kita, awak, saya sayang awak. Adakah kita, apa ni? Kan gitu kan? Kalau orang datang sekarang ni kan macam saya kata itu kan, sekarang ni contoh apa ni, kata pick up line, itu salah satu cara yang menyebabkan orang tertarik dengan kita. Kebanyakan, betul tak saya kata, walaupun kita rasa poyo ni teruknya, tak sukanya, tapi dalam masa yang sama kita rasa kata-kata dia tu sukanya dengar, nak lagi, gitulah. Daripada kita duk mengungkapkan saya suka awak, saya cinta awak, saya sayang awak, tapi tak ada apa maksudnya. Sekurang-kurangnya kata-kata itu diselitkan dengan unsur-unsur lawak, jenaka, pujian. Awak tahu tak apa beza awak dengan bulan kat atas sana tu? Kat atas sana tu. Apa bezanya? Jadi kena ada benda-benda macam humor. Humor. Itu maksudnya pemilihan bahasa yang bagus. Bukan sekadar dia mengungkapkan kenyataan. Oh, saya tidak dapat hadir ke kelas hari ini. Adakah saya boleh menerima alasan itu? Anda nak bagi tahu saya, Tuan, minta maaf, saya tak dapat hadir kelas hari ini. Anda bagi tahu saya macam tu je. Maaf, Assalamualaikum, maaf Puan, saya tak dapat datang kelas hari ini. Adakah semudah itu saya menerima? Semesti saya akan tanya, kenapa? Kenapa? Ada apa? Okay, bagi tahulah dengan betul ayat yang tersusun. Saya tidak dapat datang ke kelas hari ini. Memandangkan, saya rasa jarang belajar menggunakan ayat yang betul bila nak meminta, bukan saja nak meminta, nak bagi tahu tak dapat datang kelas, nak hantar tugasan pun. Saya melihat ya, saya tengok ya ayat-ayat yang anda PM, yang anda hantar dekat WhatsApp saya tu macam mana. Kalau nak baca sekarang pun boleh ni, tengok telefon ada. Tak payahlah. Jadi maksudnya cara kita menggunakan bahasa tu. Ada setengah orang dia bagi dia nak minta kepastian. Contohnya dia tak hantar, terlupa hantar tugasan hari ni, dah due date, contohnya hari ni dah tarikh akhir untuk hantar. Esoknya dia WhatsApp, dia bagi tahu, maaf Puan, saya nak bertanya, bolehkah saya hantar tugasan lagi? Ada setengah orang macam tu. Adakah ada setengah orang, Puan, saya lupa lah nak hantar tugasan, macam mana ya? Dia pula tanya saya balik. Okay, ada setengah orang macam tu. Ada setengah orang dia memberikan penyelesaian kepada masalah dia. Contohnya, Puan, saya lupa nak hantar tugasan. Boleh tak saya hantar melalui email sahaja ataupun saya hantar melalui WhatsApp sahaja? Boleh ke? Dia minta izin lagi untuk tanya. Itu lagi bagus berbanding dengan orang yang tanya balik kita, kau dah lupa nak hantar tugasan, tanya aku pula macam mana? Itu bahasa yang kasar sikit lah saya guna. Maksudnya tak adalah depan ni kan, maksud monolog kita lah. Dia yang lupa hantar tugasan, dia tanya kita balik. Jadi anda kena fikirlah cara mana yang lagi bagus. Anda tanya kita balik, anda tanya saya balik ke, ataupun anda mengemukakan penyelesaian untuk masalah anda yang menyebabkan, bagusnya dia ni, dia tahu dia hantar lewat dan dia mengemukakan penyelesaian sendiri dan mendapat persetujuan daripada saya, boleh ataupun tidak. Itu lagi baguslah. Itu cara kita cara kita menggunakan bahasa pendekatan yang baik. Okay, kita ada masalah, kalau kita tak tahu cara penyelesaiannya macam mana cara untuk kita bertanya.
Okay, jadi itu pun ada gaya, ada cara-caranya. Tak boleh orang kata macam serkap jarang sajalah. Okay. Okey, mengungkap kenyataan. Okey, memberi kenyataan. Jadi nanti kalau dalam forum lah, okey dalam forum contohnya anda nak bagi tahu merokok membahayakan kesihatan. Janganlah kita merokok. Mengungkapkan kenyataan, ya itu kenyataan. Jadi itu berkesan tak? Orang akan faham, orang akan terima tak kalau kita cakap macam tu? Janganlah merokok. Merokok membahayakan kesihatan. Orang serasa tak ada orang nak dengar macam tu. Dia ni nak jadi pakar kesihatan pula. Nak kata merokok membahayakan kesihatan. Tak boleh macam tu. Dah tak menjadi dah cara gitu. Betul tak? Anda pergi dekat dia, kubur banyak lagi tu kosong. Hospital pun banyak kosong. ICU pun ada kosong tu. Isaklah rokok lagi. Bolehlah cuba masuk sana. Cuba anda gunakan perkataan itu. Nasihat-nasihat begitu. Kadang orang sekarang ni, dia tak boleh nasihat direct pun tak boleh. Kena kondang sana, kondang sini baru dia rasa, alamak. Dia cuba kan. Saya rasa kalau nak bagi nasihat kat orang lah, kita guna cara yang macam tu kan. Okay. Mengungkap kenyataan. Okay, yang kedua nak memperhalusi sesuatu kenyataan ataupun sesuatu peristiwa. Okay. Dia bijak memilih kata nak apa ni? Nak memperincikan. Okay, memperincikan sesuatu peristiwa ataupun sesuatu kenyataan itu. Okay. Kemudian memperbesarkan. Setengah kalau kita lihat orang yang bijak berkata-kata ni, kita lihat isu yang dibincangkan sebenarnya tak ada isu pun, tak ada masalah pun. Tapi dengan cara dia gunakan bahasa dia itu nampak seperti isu itu perlu dibincangkan, perlu diteliti. Maksudnya di sini orang yang suka memperbesar-besarkan perkara yang kecil. Kita nampak kecil saja tapi dia pandai memanipulasi diksi ataupun perkataan itu, nampak isu itu seperti berat, seperti perlu diselidik, perlu dikaji, perlu diambil berat oleh semua orang. Okay, ini orang yang mempunyai kemahiran retorik yang baik lah. Seorang retor ni pengujah lah, pengucap. Okay, kemudian menyembunyikan realiti. Okay, menyembunyikan realiti ni maksudnya dalam istilah bahasa biasa ni macam nak menipu lah, nak menafikan sesuatu. Okay, orang tuduh dia ambil rasuah RM10,000. Okay, jadi dia pandai menggunakan situasi, menggunakan perkataan, menggunakan ayat supaya seolah-olah nampak dia itu tidak bersalah ataupun dia itu telah dianiaya. Gitulah. Itu maksudnya orang yang mempunyai retor yang baik ni sebenarnya dia ialah orang yang bijak sangat bijak memilih kata itu. Okay. Jadi lain kali kalau kalau melakukan apa-apa kesilapan ke ataupun kita nak menafikan sesuatu, tak payah susah-susah lompat pagar pun, guna bahasa je orang dah boleh percaya dah. Okay. Kalau percayalah, kalau tak lah kan. Salah tetap salah lah. Okay. Pada awal kemunculannya, retorik dikaitkan dengan kemampuan seseorang membukakan pemikiran sama ada hujah ataupun dalam bentuk hujah ataupun pidato. Okay. Okay, itu dari segi konsepnya lah. Okay, jadi anda faham ya. Bila sebut retorik ni, retor daripada perkataan Greek. Okay, mulanya dikaji dalam aspek penulisan, dalam aspek lisan, kemudian perkembangan ilmu retorik ni menyebabkan retorik juga dikaji dalam aspek penulisan. Okey, sekarang kita nak lihat konsep, maksud, definisi ataupun takrif retorik ini ya. Okey. Okey, retorik ni menurut Kamus Dewan, seni menggunakan bahasa yang indah. Seni menggunakan bahasa. Bahasa ni ada seni ya, seni menggunakan bahasa yang indah untuk menarik, memujuk, mempengaruhi pendengar. Selain daripada retorik ini dikaji dalam bentuk lisan, dalam lagu-lagu juga ada retoriknya ya. Dalam lagu, contohnya kalau sekarang ni, saya tak tahulah lagu sekarang ni, lagu yang saya rasa yang agak cacam rebal sebenarnya. Tapi yang paling saya suka lagu Tujuh Nasihat Datuk Seri Siti Nurhaliza, kan dengar tak lagu itu. Jadi maksudnya ayat, lirik-lirik yang dia gunakan itu nampak
seni bahasa yang cantiknya, yang tak ada kesalahan bahasa, campur-campur bahasa rojak, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dalam lagu, tidak. Okey, berbentuk nasihat, disusun dengan cara yang baik dan sebagainya. Kalau saya jadi juri anugerah juara lagu, saya pilih lagu inilah juaranya sebab liriknya. Okey, sebab liriknya yang sangat menarik, bahasa digunakan. Maksudnya retorik ni bukan saja kita kaji dalam aspek lisan penulisan, juga dalam aspek penulisan lirik, penulisan syair, pantun, sajak, peribahasa, itu semua berkait dengan retorik. Sebab dia seni kan, seni menggunakan bahasa yang indah. Okey, yang indahnya bagaimana? Indah sehingga dapat menarik dan juga membujuk serta mempengaruhi orang yang itu. Okey. Okey, kemudian menurut Hashim Abdullah, okey, 1995, kebolehan menyatakan sesuatu. Retorik ni ialah kebolehan kita menyatakan sesuatu dengan seberkesan. Kenapa dia gunakan perkataan seberkesan? Kita boleh saja menyatakan, semua orang boleh menyatakan sesuatu. Semua orang boleh menyatakan saya sayang awak, saya cinta awak, saya suka awak. Tetapi tidak ramai yang boleh menyatakan sesuatu itu dengan seberkesan mungkin. Inilah yang dipentingkan dalam retorik ya. Okay, menyatakan sesuatu dengan seberkesan mungkin. Orang boleh kata kita saya sayang, saya benci awak, saya suka awak. Tapi tak ada kesan kat kita. Itu retorik kita lah. Seni kita dalam bahasa tu kurang menjadi. Okay, jadi kena asah kemahiran retorik itu ya supaya lebih menarik lah. Okey, kebolehan ini banyak menekankan budi bahasa. Kebolehan retorik ini berkait dengan aspek bahasa, okey, aspek budi bahasa. Okey, bila kita bahasa Melayu ni kaya dengan budi bahasanya, bahasa yang berlapik, bahasa yang beralas, pantun dan sebagainya kan. Jadi kena ni lah, maksudnya kena disertai dengan budi bahasa. Selain dengan kenyataan menyatakan sesuatu, kesan itu dapat capai dengan penggunaan bahasa, penggunaan budi bahasa yang baik. Okey, berkait pula dengan tutur kata kita yang baik, pemilihan kata kita yang baik. Itu semua berkait dengan bahasa lah. Okey, dan permainan bahasa. Okey, permainan bahasa, aspek bahasa ini menjadi dan juga kata menjadi ukuran sama ada seseorang itu memiliki retorik ataupun tidak. Okey, sama ada seorang itu memiliki retorik atau tidak. Dia boleh bermain dengan bahasa ataupun tidak. Okey, kalau nak pastikan seseorang itu nak mengasah kemahiran retorik, nak tengok seseorang itu ada retorik ataupun tidak, kita tengok bahasa digunakan. Macam saya tadilah dalam konteks saya menerima mesej WhatsApp daripada pelajar, email daripada pelajar, saya tengok macam mana cara-cara anda menggunakan bahasa itu. Okey. Jadi dari situ kita cara untuk kita tahu seseorang itu ada retorik ataupun tidak, dia berkait dengan bahasa. Okey, contohnya kalau dalam pantun. Dalam pantun dalam pantun itu semestinya menekankan unsur budi bahasa, unsur tutur kata, pemilihan kata yang berkesan, yang baik kan. Contohnya, dagang buana berbekal kudrat, timpa gelora, patahlah layarnya. Maruah bangsa bersendikan syariat, syariat membaca itulah rahsia. Nak bagi tahu sebenarnya, kalau kita lihat dalam pantun yang saya baca tadi, nak bagi tahu tentang membaca saja, manfaat membaca saja, tapi dengan pemilihan kata, contohnya dagang buana, berbekal kudrat, tertimpa gelora, patahlah layarnya kan. Maruah bangsa bersendikan syariat, syariat membaca itulah rahsia. Dengan pemilihan kata dagang dengan gelora yang merujuk kepada persekitaran kita. Biasanya kalau dalam pantun lah, tapi takkan dalam kehidupan kita nak berpantun 4 jam kan. Maksudnya saya bagi salah satu contoh, pantun itu sebagai salah satu retorik yang baik, seni bahasa yang bagus, yang sangat berkesan kerana dengan pemilihan katanya, pemilihan kata yang biasanya mempunyai unsur-unsur alam dan sebagainya lah. Jadi bila kita nanti untuk forum nanti, cuba menyusun
ayat-ayat ataupun perkataan yang boleh mendatangkan kesan kepada saya sebagai pendengar dan juga pemberi markah lah. Okey, contohnya nak menyatakan, okey, contoh ayat anda buat ya. Okey, ini ayat yang biasa kita dengar. Okey, bukan gejala, jenayah rokok. Okey, contohnya jenayah rokok membawa padah. Adakah itu cukup? Tak cukup kan? Kita kena tambahlah saya perkataan. Jenayah rokok semakin menggerunkan, semakin mengerikan. Perkataan gerun, perkataan ngeri itu nak disamakan dengan rokok itu. Okay, itu maksudnya pemilihan kata yang baiklah. Okey, kejap ya. Meeting ni, sorry. Apa ni? Rekod ni, apa ni? Sebab saya buat rekod melalui Webex ini, jadi nanti saya sambung kejap lagi ya, sebab dia apa ni, rekod ni sekejap je, tak ada yang mendengar, cuma saya merekod saja. Sekejap ya, saya merakam saja. Jadi saya stop dulu, nanti kita sambung kejap lagi. Okay.